Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung sekarang ya dalam kita punya Arabic lesson tu. Okey, sekarang kita tengok lesson structure kita. Saya nak go back balik nak revise balik. Kita baru selesai bahagian satu isim isim. Lepas tu bahagian dua ni ialah kita akan cover sarf, insya-Allah fi'il maksudnya verbs ya, apa-apa kata perbuatan dan pattern dia. Dia punya wazan dia. Lepas tu bahagian tiga, insya-Allah kita akan cover phrases ataupun ungkapan ya, murakab. Dan lagi satu bahagian last kali bahagian empat kita akan belajar pasal ayat ya, ayat jumlah apa-apa jumlah sentences ya. Macam mana kita nak susun balik supaya kita dapat faham. Dan insya-Allah kita cuba buat latihan sebanyak mana yang boleh dengan the actual ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita dah baru habis yang pasal yang bahagian satu, kalimat harf dan isim. Hanya ada sedikit perubahan. Jadi ada sedikit perubahan kalau kita nak bandingkan the original one ya. Tapi basically kita dah selesai dengan pasal kalimat mabni, mu'arab dan katalah ghair musarrif tu. Kita dah resembling mabni ya. Kita dah cover, saya dah bagi nota. Jadi sekarang kita teruskan pergi balik pada bahagian dua, sarf. Dan salah satu yang dia punya lesson plan, nombor satu kita kena faham konsep yang sulasi mujarrad ya. Maksudnya apa-apa kalimat dalam bahasa Arab, dia terdiri dari kebanyakan besar daripada kalimat ya, di Arabic punya words. Kebanyakan besarnya dia terdiri daripada 3 base ataupun root letter. Maksudnya dia ada huruf akar dia. Dan kebanyakan besar huruf akar tu adalah 3, sulasi. Lepas tu dia ada rubai juga, maksudnya ada 4. 5 tak banyak. Kalau ada 5, dia very rare, kita tak bother lah nak study sangat. Dan ada 4, dia punya akar tu adalah 4 tapi tak banyak. Jadi kita hanya fokus buat sekarang pada 3 huruf akar. Dan daripada 3 huruf akar tu, macam-macam fi'il tu kita dapat susun, dapat buat. Ya, kita dapat bina begitu banyak kalimat daripada huruf akar ni. Jadi kalau kadang-kadang saya nak bandingkan huruf akar tu, bayangkan dia macam kita punya PIN number. Ya, kalau kita nak buka account, contohnya kita nak pergi ke ATM ke apa, kita diberi PIN number kan. Jadi dengan menggunakan PIN number tu, baru kita dapat akses, kita dapat buka, check balance account kita, kita dapat tahu apa aktiviti dan membuat aktiviti dalam account kita. Jadi kalau kita anggapkan 3 root letter tu sebagai satu bentuk PIN ya, PIN, kalau kita tahu dia punya rahsia PIN ni, kita dapat membina, dapat akses ya, kita dapat banyak makna-makna kalimat-kalimat ya, kita dapat akses. Jadi itu satu, kita kena faham the konsep yang pasal 3 base root letters tu, dan dia ada banyak dia banyak 3 root, dia punya susunan tu daripada huruf daripada alfabet Arabic alfabet tu kita dapat menyusun ya, macam-macam kita dapat susun ya, fa dengan lam ataupun dengan fa, ta dengan ha, dia macam-macam. Kita pilih je apa-apa yang daripada 27 konsonan tu daripada huruf Arabic punya alfabet tu, kita dapat memilih apa-apa konsonan tu, kita dapat membina dictionary, membina vocabulary kita. Ya, dapat kita membina vocabulary kita. Okey, lepas tu kalau lesson 2 kita fokus pada fi'il tu itself. Lepas tu kita nak tengok past versus present ataupun future, madi dengan mudhari. Lesson 3 kita akan buat masih lagi fi'il, tapi kita nak buat past continuous ataupun present continuous ya. Lesson 4 kita buat fi'il tapi kita buat future restricted. Jadi apa variasinya? Maksudnya yang kalau fi'il ni kalau kita tambah satu modifier, dia hanya boleh merujuk kepada masa depan. Lepas tu yang lesson 5 kita pergi pada fi'il amr ataupun imperatif ya, imperatif. Apakah perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang kita nak tengok.
apa fi'il tu. Yang dalam bentuk imperatif, maksudnya command, perintah ataupun larangan. Prohibition ya. Lepas tu lesson 6 insya-Allah kita tengok pada fi'il voices ya. Maksudnya aktif, maklum versus passive, mujhal. Ya, active voice versus passive voice. Lesson 7 kita akan buat conjugation lah, fi'il verb conjugation. Tapi saya rasa yang verb conjugation tu kita kena buat awal. Saya akan cuba buat juga. Lepas tu kita tengok daripada third person, second person, first person ni. Kita dah tahu ghaib ataupun dia hadir, dan dua varian mutakallim ya kalau first person. Maksudnya lepas tu lesson 8 hingga 9 kita akan ada membuat penambahan fi'il sulasi mazid fi. Kalau kita tambah huruf certain huruf kita tambah, makna dia dah jadi berlainan sikit. Jadi kita nampak impact penambahan 2-3 huruf. Lepas tu kita tengok pattern dia. Yeah? So it is not as difficult masa kita nampak, kita akan buat satu persatu. Jadi lepas ni kita nak tengok balik, revision balik. Kalau kita tengok Quranic Arabic, ya al-lughat. Jadi dekat sini kita tengok al-lughah. Jadi al-lughah tu sama juga macam lughat ya. Macam kita cakap dalam bahasa Melayu tu lughat. Dalam bahasa Inggeris language. Jadi language, maksudnya we talking about the language of Arabic. So lepas tu dia terdiri daripada 4 cabang. Yang paling basic yang kita baru dah selesai adalah nahu. Tapi nahu tu itu kita baru buat nahu introduction. Ya, nahu punya introduction. Dan apa yang kita fokus pada nahu tu, masa banyak kita fokus pada i'rab. Ya, i'rab. I'rab grammatical states kita dah study sebagai introduction. InsyaAllah kita akan ulang-ulang balik. Lepas tu nahu juga dia akan merujuk pada sinteks. Nanti kita akan cover balik. Lepas tu kita dah buat tarkib ya. Tarkib maksudnya kita buat passing apa-apa ayat Al-Quran untuk nak mengenal pasti apakah komponen-komponen dalam ayat-ayat tu ya, dalam konteks nahwu tu. Lepas tu yang lagi satu branch adalah sarf. Jadi sarf tu adalah morphology ataupun kita buat verb conjugation. Kita nak tengok wazan. Ya, apakah pattern-pattern kalimat-kalimat ataupun pattern-pattern fi'il. Dia ada pattern dia. Kita panggil wazan ataupun kita panggil bab. Bab tu adalah pintu. Jadi kalau kita masuk satu bab tu, jadi kita nampak pattern dia sama saja. Kalau kita tengok bab yang lagi satu pula, contohnya pattern dia sama. Jadi kebanyakan besar fi'il-fi'il ni dia boleh dibahagikan dalam 10 bab. 10 pattern. Ya, 10. Jadi kita nak tahu apa dia 10 dia. Conjugation dia adalah 14. Ya, bab adalah 10, pintu dia ataupun kalau nak kita nak panggil bab, kita panggil wazan. Tetapi dia punya conjugation dia tu, bila kita nak conjugate dia maksudnya kita nak ada cari agreement pembuat dengan buatan tu sendiri, dia ada 14. Variasi dia ada 14. Lepas tu kita ada ishtiqaq ya, itu insya-Allah kita cover later. Lepas tu balaghah, itu kemudian kita kena ada mastery nahwu dengan morphology, baru kita nak tengok tahu bahagian balaghah. Jadi kita dah tahu yang bahawa apa-apa language lughah tu dia bermula dengan lafaz ya, articulation ataupun utterances lafaz. Dan lafaz tu ada yang maudhu, maksudnya dia bermakna meaningful, dan ada yang meaningless ya, maksudnya dia muhmal, maksudnya tiada makna. Jadi kita fokus pada yang maudhu tu. Dalam maudhu tu kita tengok dia ada, kalau kita tengok mufrad single word kalimah, dia boleh dibagi pada 3, isim, harf dengan fi'il. Jadi kita sekarang bahagian fi'il ni. Ya, kita nak sedang belajar pasal kalimat, kita masih lagi dalam kategori kalimat. Kita belum lagi pergi pada murakab, ya, compound. Maksudnya sekumpulan perkataan. Dan sekumpulan perkataan tu dia bahagi pada 2. Dia murakab nakis, maksudnya sebahagian ayat. Jadi itu kita panggil phrase ataupun ungkapan. Yang satu murakab tam, maksudnya murakab yang lengkap, ya, itu kita panggil jumlah ataupun sentence. Kalau dalam Al-Quran kita panggil ayat, ya, ayat yang penuh. Dan kita tengok juga sekarang kita nak fokus, ya, kita dah bagi, kita dah cover isim dan kita dah tengok contoh-contoh kategori isim dan kita dah tengok apa dia ciri isim,
Dan kita dah jaga cover half, particles, sendi, connecting between words tu, kita dah cover. Jadi sekarang kita nak tengok fi'il pula, yang bahagian ketiga. Ya, kalimat ni. Kita masih lagi pada kalimah yang jenis fi'il. Fi'il tu maksudnya perbuatan, dalam bahasa Inggeris ialah verb. Dan dia ada 3 kategori. Satu ialah fi'il madi. Fi'il madi itu maksudnya fi'il apa-apa perbuatan yang dibuat masa lepas. Jadi kalau bahasa Inggeris kita panggil past tense verb. Ya, past tense verb. Fi'il mudhari ialah apa-apa perbuatan yang dibuat sekarang ataupun pada masa depan. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil present ataupun future tense. Kalau bahasa Melayu perbuatan sekarang pada masa depan. Jadi ini kita panggil fi'il mudhari. Lepas tu lagi kategori ketiga ialah fi'il amar ataupun nahi, imperative. Ya, imperative dalam bahasa Inggeris. Maksudnya command ataupun prohibition punya verb. Dalam bahasa Melayu kita panggil perintah ataupun larangan. Nah, dan ini very penting sebab kita kadang-kadang nak mengenal pasti dalam ayat-ayat Quran apakah fi'il kadang-kadang yang kita tengok fi'il madi. Jadi kalau fi'il madi itu dia dah lengkap. Atau fi'il yang kita tahu dia punya restriction hanya pada masa depan. Ya, sebab makna dia lain. Ataupun fi'il tu ada berbentuk imperatif, maksudnya amar ataupun nahi. Dan ini dah jadi satu hukum. Ya, hukum haram dan larangan. Ya, mana yang haram, mana yang kita panggil perintah. Ya, wajib ataupun haram. Jadi maksudnya banyak ayat-ayat muhkamat dia mungkin ada elemen fi'il kat sini, fi'il amar kat sini, imperatif. Perlu buat. Ya, maksudnya satu perintah yang dibuat ataupun satu larangan yang diberi yang kita kena akui. Ya, yang kita kena ikut. Jadi sekarang saya nak nak menyentuh konsep yang trilateral root letter sebagai basis sebagai pattern ni. Maksudnya huruf tu adalah jamak pada harf. Jadi huruf sulasi mujarrad. Jadi pattern yang paling basic selalu kita tengok yang dibuat sebagai acuan untuk segala pattern yang lain, sulasi mujarrad yang lain ialah fa, ya. Mujarrad tu maksudnya dia basic. Kalau mazid fi, kita akan ada penambahan. Dia masih lagi sulasi, tapi ada satu penambahan yang kita nak buat. Itu kita lesson kemudian, lesson nombor 8 ataupun nombor 9. Tapi kalau kita tengok acuan dia, kita anggap huruf dalam huruf-huruf konsonan dalam huruf Arabik ni, kita ambil 3 ni, fa, ain dengan lam. Jadi fa, ain dengan lam tu kita angkat sebagai satu acuan. Ya, ada acuan. Jadi yang apa yang kita nak tahu, fa, ain dengan lam tu, kita nak tahu posisi dia, position dia. Jadi selalunya acuan tu, fa adalah position yang pertama. Ini posisi yang pertama, maksudnya huruf yang pertama. Ya, ain adalah huruf yang dekat tengah, maksudnya position yang dekat dua, kita panggil middle letter. Ya, huruf yang dekat tengah. Dan lam ialah huruf yang terakhir. Maksudnya kita anggap position 3. Ya, sebab kita cakap sulasi. Sulasi maksudnya kita hanya ambil 3 huruf. Ya, 3 huruf sebagai akar, 3 huruf akar. Jadi kita kena tahu membezakan huruf akar dengan huruf penambahan. Sebab huruf penambahan tu dia hanya sebagai modifier. Maksudnya dia hanya sebagai harf yang ditambah. Contohnya la, ya, lam. Mungkin ditambah sebagai nak menunjukkan takkid, ya, penekanan. Jadi huruf tu kita jangan kisah. Ya, dia itu hanya kita panggil penambahan, modifier. Ya, maksudnya contohnya kalau saya nak cakap jalan, jadi berjalan, BER tu hanya sebagai satu penambahan. Ya, sebagai satu penambahan berjalan. Ya, ataupun saya cakap walking. ING tu adalah jiran tu dia hanya penambahan saja. Ya, yang saya nak ialah walk ataupun jalan. Jadi fa'ala tu, kenapa fa'ala tu dipilih sebagai acuan? Sebab fa'ala tu makna dia adalah daripada segi paling asas, makna dia adalah buat. Ya? Ataupun dalam bahasa Inggeris ialah doing. Ya? Doing. Maksudnya fi'il. Fi'il adalah verb
ataupun doing, action, ataupun dalam bahasa Melayu ialah buat. Jadi fa'ala tu makna dia, acuan dia bukan hanya maknanya hanya buatan ataupun action ataupun apa kita nak cakap ya, bahasa Inggeris tu verb ya, bukan itu, hanya itu. Dia maksud dia sebab kata apa-apa kata perbuatan dia melibatkan ada 4 aspek. Ingat ciri isim ada 4 aspek. Jadi dalam fi'il pun apa-apa kalimat perbuatan ataupun verb dia ada juga 4 aspek yang kita kena tahu. Nombor 1, kita nak tahu siapa pembuat dia. Siapakah fa'il? Ya? Perbuatan ialah fi'il. Jadi kita nak tahu siapakah fa'il? Who is the doer? Ya, pembuat. Ada kat sini silap sekejap. Pembuat dua. Lagi satu, kita nak tahu apakah perbuatan itu. Jadi itu yang bergantung pada huruf akar. Katalah saya ganti fa'ala fa'ain dengan lam tu saya ganti dengan fa, ta dengan ha. Itu maksud dia membuka. Perbuatan dia ialah membuka. Membuka. Sebab tu yang surah Fatihah kan, surah pembukaan. Itu maksud dia. Jadi saya hanya tukar fa masih sama. Jadi ain tu saya tukar dengan ta. Lepas tu lam tu saya tukar dengan ha. Jadi kita tengok contoh dekat sini. Contoh je dekat sini. Kata saya nak tukar. Saya nak tukar. Saya nak tukar dekat sini. Jadi contohnya saya nak tukar fa ni. Saya nak cakap fa tu masih sama. Masih sama. Kita tengok sekejap fa. Jadi katalah saya nak tukar dengan fa. Lepas tu saya nak tukar dengan ta. Ta. Okey. Lepas tu saya nak tukar sekejap fa. Lepas tu nak tukar ta. Mana ta ta. Lepas tu nak tukar ha. Kita tengok dekat mana ada ha kat sini. Jadi katalah saya tukar. Ni kalau saya tukar Fatihah. Jadi lam ni saya ganti dengan ha. Lam ni saya ganti dengan ha. Ain saya ganti dengan ta. Fa masih sama. Jadi katalah Fatihah. Jadi maksud dia adalah perbuatan dia adalah buka. Jadi kita boleh buat macam-macam kombinasi. Macam-macam kombinasi mengikut pattern dia tu. Jadi kita kena tengok position dia tu. Jadi daripada situ kita dapat makna yang berlainan. Jadi dekat sini kita nombor 1 ialah apakah perbuatan dia. Dan perbuatan tu adalah tertakluk pada huruf akar tu. Huruf akar yang pattern fa, ain dengan lam. Kalau kita tukarlah perbuatan itu. Okey, lepas tu kita nak tahu juga kalau apa-apa perbuatan, aspek yang ketiga adalah time, masa. Dalam bahasa Inggeris ialah tense. Apakah the tense of the action? Masa bila perbuatan tu dibuat? Adakah dia masa selepas, past tense, masa sekarang, present tense, atau masa depan, future tense? Lepas tu kita nak tahu juga aspek keempat, adakah dia hanya buat perbuatan tu sekali? Ataupun dia sentiasa buat, continuous. Adakah dia one off, dia buat sekali, dia ada permulaan, dia ada akhir dia, lepas tu habis, selesai. Maksudnya perbuatan tu lengkap, dia buat sekali. Ataupun perbuatan tu sentiasa dibuat. Maksudnya dia dah jadi continuous. Continuous. Sebagai satu perbuatan. Jadi daripada sini, katalah saya nak membuat kaitan antara pembuat dua dengan perbuatan tu, ini apa kita panggil dalam bahasa Inggeris ialah subject verb agreement. Sebab dalam bahasa Melayu dia sama saja.
Itu kata orang yang buat tu dengan perbuatan tu dia sama tapi dalam bahasa Inggeris dan lebih-lebih lagi bahasa Perancis. Ya. Dia kita kena buat apa kita panggil conjugation. Between the dua pembuat tu dengan perbuatan tu. Ya, kita kena conjugate sebab kita kena ada subject verb agreement. Jadi contohnya saya cakap, katalah dalam bahasa Inggeris saya tak dapat nak menggunakan contoh bahasa Melayu sebab bahasa Melayu semua sama. Ya, saya buat, dia buat, ya, dia buat, kami buat. Tapi kalau bahasa Inggeris dia tak sama. Contohnya, katalah dia in the past tense, katalah saya nak cakap in the past tense, kalau bahasa Inggeris I cakap I did, ya. Katalah sorry dalam present tense I do. Tapi kalau we do. Tapi kalau she does. Bukan she do. Kalau he does. Nampak tak perbezaan dia? Tetapi kalau bahasa Arab, dia memang ada 14 perbezaan bergantung pada siapa yang buat. Jadi dekat sini kita panggil, kita tengok siapa dia pembuat. Lepas tu kita bahagikan pada third person, muzakkar. Kalau orang tu ghaib, kita buat refer third person muzakkar dan dia lelaki. Lepas tu dia bezakan bilangan dia. Adakah dia seorang, dua orang ataupun lebih daripada dua orang, tiga orang dan seterusnya, jamak. Lepas tu kita nak tahu kalau dia perempuan pun samalah juga. Ya? Dan kalau second person, ya, orang yang buat tu, sorry, this one ialah second person. Okay. Sekejap ya. Katalah dia kita cakap second person ni. Katalah second person dia adalah hadir, ya. Hadir. Okay. Dan dia muzakkar, dia lain. Dia punya conjugation dia. Ataupun second person hadir, dia muannas, ya. Jadi adakah muannas satu, muannas dua ataupun muannas jamak. Lepas tu adakah dia first person? First person tu mutakallim. Ya, first person. First person dia hanya dua je. Seorang, maksudnya saya, I ataupun ana, ataupun first person ramai. Jadi we, kami ataupun nahnu. Ya, kami ataupun nahnu. Jadi bila kita nak buat conjugation subject verb agreement tu, fa'ala tu dah jadi lain. Jadi maksudnya kalau saya nak cakap seorang lelaki telah buat, maksudnya past tense. He did. Dalam bahasa Inggeris, he did. So dia punya asal dia adalah fa'ala. Jadi fa'ala bukan hanya maksud perbuatan. Perbuatan ialah fi'il. Tetapi dia sudah merangkumi pembuat, perbuatannya dan masa bila dibuat. Maksudnya fa'ala, dia telah buat. Past tense. Dia. Tapi bahasa Inggeris ialah he did. Jadi dekat sini, dalam fa'ala tu sudah tersorok, tersirat, ya, tersorok dalam fa'ala tu, huwa dalam. Katalah saya nak cakap dua orang lelaki, third person. Ya, kita tak nampak siapa mereka, kita tak tahu siapa mereka. Jadi kita tahu kalau isim dhamir, sebab kita dah belajar isim dhamir, kita panggil, kalau dia pembuat tu, kita panggil huma. Huma, ya. Jadi, kalau saya nak buat fa'ala tu, saya kena tambah satu alif dekat situ. Jadi, fa'ala. Jadi, maksud dia ialah they both. Ya? They both, lelaki tau, male. The two males had done. Nampak tak? Jadi, bayangkan harakat dia. Kalau harakat satu fa'ala, makna dia seorang lelaki telah buat. Tapi kalau saya tambah harakat satu, fa'ala, jadi dua. Makna dia jadi lain. Dua orang lelaki yang telah buat. Nampak tak? Sebab tu bila tajwid tu penting. Bila baca Al-Quran, sebab makna dia boleh jadi lain. Ya, makna dia boleh jadi lain. Okey, katalah jamak. Okey, jamak dia senang sikit. Maksudnya ramai. Dan katalah dia lelaki. Semua ramai lelaki. Maksudnya they ataupun home. Jadi, dia punya conjugation dia adalah fa'alu. Jadi, fa'alu ialah ramai lelaki telah buat. Ya? Kalau saya tukar ni fatahah, sama juga. Maksudnya telah membuka, dia telah buka. Jadi, fatahah.
Jadi kata saya cakap dua orang lelaki telah buka. Saya tukar saja. Ya, saya hanya tukar ni je. Jadi dia, makna dia ialah fataha. Ada lagi satu harakah ekstra. Jadi maksudnya dua orang lelaki telah buka. Kalau saya nak cakap fatahu. Jadi ramai lelaki telah buka. Nampak tak? Kita boleh tukar-tukar. Macam-macam kita tukar huruf tu, makna dia jadi lain. Tapi apa yang penting ialah pattern conjugation. Maksudnya pattern variasi-variasi tertakluk pada siapa yang buat, sama ada dia tu jantin lelaki ataupun perempuan, dan sama ada berapa orang yang buat. Berapa orang yang buat. Siapa yang buat, adakah apa tu sama ada dia tu hadir, ghaib ataupun mutakalim. First person, second person ataupun third person. Jadi sebab tu ya kita nampak keajaiban kenapa Al-Quran kena dibuat dalam bahasa Arab. Sebab kalau diturunkan dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris, dia ada lack of clarity. Maksudnya katalah katalah nak cakap he did, katalah dalam bahasa Melayu kan, dia macam dia buat, kita tak tahu dia tu berapa orang. Dia tu lelaki ke ataupun perempuan. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, memang tepat. Kalau dua orang perempuan dah. Kita tak boleh cakap tiga orang perempuan. Ataupun perempuan tu, dua orang perempuan tu jadi lelaki. Contohnya, maksudnya kita nampak fa'ala. Kita tak boleh cakap makna dia dua orang perempuan yang buat. Sebab fa'ala ialah dua lelaki yang buat. Kita tak ada confusion. Kalau fa'alu, kita dah garanti dah tahu lebih daripada dua orang telah buat. Lebih daripada dua. Jadi sebab tu contohnya kan, bila cerita kisah Nabi Adam dengan Hawa dengan Iblis kan, bila mereka dihalau daripada syurga, dia punya perbuatan tu, halau tu, yang out tu, bukan menggunakan musanna, dual. Bukan hanya Adam dengan Hawa dihalau. Sebab dia punya perbuatan third person tu ialah jamak. Maksudnya lebih daripada dua. Jadi siapa orang ketiga yang kena halau? Adalah Iblis. Jadi kita tidak boleh salah faham. Sebab begitu tepat, begitu accurate dalam sah. Katalah perempuan. Jadi kalau perempuan, dia tak ada keliru dengan lelaki. Katalah seorang perempuan yang telah buat, jadi fa'alat. Kita tambah ta sukun kat situ. Tambah situ. Jadi automatik dah jadi fa'alat. Seorang perempuan, kita tak tahu siapa dia. Dia kalau bahasa Melayu sama juga dia telah buat. Kalau orang lelaki telah buat pun kita cakap dia telah buat. Okey. Jadi dekat sini katalah fa'alat Jadi perempuan telah. Katalah dibuka macam saya gunakan perkataan fatahah. Maksudnya buka. Jadi dia punya pattern pun sama juga. Jadi pattern dia ialah fatahat. Fa ta ha, lepas tu kita tambah ta sukun kat situ. Lepas ha. Jadi fatahat. Maksudnya dia telah, perempuan tu telah buka. She opened. Maksudnya, she has opened. Itu maksudnya. She has opened. Kalau dua orang perempuan, kita cakap fa'alata. Jadi, tak boleh ta tu ada dua harakat. Maksudnya dua orang perempuan telah buat, kalau ataupun fatahata. Maksudnya kita tahu dua orang perempuan telah buka. They have open. Tapi dia dekat sini adalah dua orang perempuan. They both have open. Kalau perempuan tu lebih daripada dua. Jadi dia ataupun mereka tu kita panggil hunna kan. Jadi dekat sini dia punya conjugation dia ialah fa'alna. Fa'alna. Nampak tak perbezaan dia? Jadi sama juga kalau second person. Maksudnya kita second person tu ialah hadir. Jadi kalau seorang lelaki, isim domir kita ingat anta lah. Jadi kalau seorang lelaki tu anta tu, dia punya verb kalau dia telah buat kita cakap fa'alta.
Kalau dua orang lelaki telah buat, kita cakap fa'altuma. Kalau jamak lebih daripada dua orang lelaki telah buat, ya, kita nak cakap dia yang buat. Bukan dia, kamu semua yang buat. Kita cakap fa'altum. Ya, kamu semua telah buat. Kalau dia muannas, kalau mufrad kita panggil anti. Jadi fa'alti. Kamu perempuan ni telah buat. Kalau dua orang perempuan, kita bercakap dengan dia kan? Fa'altuma. Sama juga dengan yang lelaki tu, dia sama. Kalau jamak lebih pada dua perempuan yang buat, kita cakap fa'altunna. Ya, tapi dia bermula dengan fa'al. Ya. Jadi dia berhenti hari itu dekat fa'alna kan? Kita sambung second person fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma. Lepas tu kalau ramai fa'altunna. Katalah kita nak merujuk pada diri kita. Kalau kita seorang saja kita nak rujuk, ana kan, saya cakap fa'altum, saya telah buat. Kalau saya nak cakap kami telah buat, kita beramai-ramai telah buat, ya, mutakalim ni, saya akan cakap fa'alna. Fa'alna. Dan saya kena bagi harakan ekstra. Saya tak boleh cakap fa'alna. Sebab kalau fa'alna, maksudnya perempuan tu telah buat. Tapi saya kena cakap fa'alna. Maksudnya kami telah buat. Jadi saya berhenti kat sini. Saya nak tengok ada apa-apa soalan ke. Jadi saya stop recording. Ini sebagai intro untuk kita faham pasal the trilateral words ya. Maksudnya huruf